أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita dapat bertemu lagi dan lagi pada malam yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh barakah, bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira tuan-tuan di peringkat masjid ini dah sambut tuan-tuan ya? Dah sambut dah? Belum? Oh, sebab saya tengok ada bunga ni. Ada apa? Ada bunga rampai ni. Biasa bunga rampai ni kalau dah ada biasanya dah sambut. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi tak apa tuan-tuan, insya-Allah dalam hati dan sanubari kita, kita sentiasa menyambut akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan petunjuk kepada kita yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam siri kuliah saya akan banyak membicarakan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya kita dapat ikut satu demi satu, kita dapat berbuat sebanyak mungkin yang boleh, supaya kalau nak ikut rupa kita ni jauhlah dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang Arab, kita orang Melayu. Hidung pun dah tak sama tuan-tuan hidung pun dah sama, bulu kening pun dah tak sama. Tetapi kita nak menghampiri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut perbuatannya, dari sudut amalannya, dari sudut akhlaknya, dari sudut peribadinya, supaya apa? Apabila berada di padang mahsyar nanti, watak, sifat, akhlak kita, sunnah yang kita lakukan menjadi asbab Nabi akan mengenali kita sebagai umatnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana kita menyambut akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya tuan-tuan, bukan kita sahaja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kelahiran Nabi kita ini, tetapi para nabi terdahulu, para umat terdahulu telah diberitakan, dikhabarkan akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu-satunya nabi yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, disusun akan kelahirannya daripada sebelum lahir sehingga wafat, sehinggalah ke hari kiamat dapat kita mengenali akan penceritaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi Ibrahim lagi telah dikisahkan, telah disebut akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi Isa, zaman Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sekitar 500 tahun tuan-tuan. 500 tahun. Antara zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa 2000 tahun. Dan sebelum itu lagi, pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ribuan tahun Nabi kita telah disebut dan didoakan oleh nabi-nabi terdahulu akan kelahirannya. Kita tengok tuan-tuan, ya, bagaimana insan yang hebat. Insan yang hebat biasanya dilahirkan di tempat yang biasa-biasa ataupun tempat yang hebat.
pasti di tempat yang hebat, betul? Ya. Insan yang mulia akan dilahirkan di tempat yang biasa-biasa ataupun dilahirkan tempat yang mulia, tuan-tuan. Pasti yang mulia. Sebagaimana kita boleh tengok dalam contoh dalam kehidupan kita. Biasanya ya, seorang guru ya akan lahir anaknya seorang guru, salah seorang paling kurang. Ya, seorang petani barangkali yang lahir anaknya dalam ramai-ramai mesti ada salah seorang petani. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berasal bersusur galurkan daripada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu-satunya nabi yang dilahirkan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, tuan-tuan. Di muka bumi ini, daripada utara sampai ke selatan, daripada timur sampai ke barat, tempat yang paling mulia di mana, tuan-tuan? Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Itu tempat yang paling mulia. Sebab itu kita dah pergi sekali, nak pergi dua kali. Dah pergi dua kali, nak pergi tiga kali. Dah pergi tiga kali, nak pergi empat kali. Walaupun kali pertama pergi kena tinggal bas, walaupun kali kedua pergi kena gout, walaupun kali ketiga pergi makan tak sedap, walaupun kali keempat pergi macam-macam masalah kita tempuh di sana. Tapi apabila kita balik ke bumi Malaysia ini, hati kita meronta-ronta nak kembali ke bumi Mekah. Betul tak, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab inilah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan di sinilah dalam seluruh nabi dan rasul yang dilahirkan di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang lahir di kota Mekah, tuan-tuan. Nabi Ismail dilahirkan di Palestin dan akhirnya wafat di Mekah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di Mekah, membesarnya di Mekah, berhijrah ke Madinah, akhirnya mati di tanah-tanah haram. Inilah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan berpeluang nanti pergi ke Mekah, amin. Sekarang ni tuan-tuan dah boleh pergi. Alhamdulillah. Tapi ongkosnya 2 kali lipat, orang Jawa kata. 2 kali lipat. Macam-macam prosedur. Umur 18 sehingga umur 50. Yang warga emas, warga permata, intan berlian minta maaf, tuan-tuan. Buat masa ni tidak dibenarkan demi menjaga keselamatan. Jadi anak-anak muda ada peluang nak pergi, pergilah. Cari ruang. Masa ni waktunya orangnya tak ramai, alhamdulillah. Jadi boleh pulang pergi, boleh pergi. Insan yang mulia ini dilahir di tempat yang mulia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Sepakat para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di sebelah Jabal Qubais. Kalau mana-mana yang pergi Mekah tu, kita keluar daripada Masjidil Haram, keluar daripada ikut Babu Salam tu, kita naik atas, sebelah kanan kita Jabal Qubais yang ada istana yang besar. Istana dia tak macam lah istana Malaysia, kan? Istana Padang Pasir dia lain. Ada bangunan macam itu. Kita jalan terus, tuan-tuan, sebelah kiri kita ada rumah siapa? Rumah Abu Jahal. Rumah Abu Jahal yang tandas tu. Kita jalan terus lagi, kita akan jumpa Maktabah Al-Karimah, iaitu perpustakaan. Dan perpustakaan itulah tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh jumpa lagi tempatnya, boleh tengok lagi tempatnya. Itulah tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beribu-ribu tahun sebelum dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah didoakan oleh nabi-nabi yang hebat. Yang mendoakannya itu bukan calang-calang nabi. Abul Anbiya, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah mendoakan akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana, tuan-tuan? Ketika mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangunkan kembali Kaabah. Kerana Kaabah tu telah runtuh ketika banjir pada zaman Nabi Nuh. Kaabah tu runtuh. Dan pada ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangunkan kembali Kaabah. Dibangunkan Kaabah, dibina balik, diangkat batu, disusun batu. Maka sampai satu peringkat
dah tak sampai. Nabi Ismail mengangkat batu, diserahkan kepada ayahnya Nabi Ibrahim, diletakkan batu. Diangkat satu demi satu, akhirnya dah tak sampai dah. Sebab batunya semakin tinggi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Ada satu batu yang mana Nabi Ibrahim duduk, dia berdiri di atas batu itu terangkat dengan sendirinya mengikut kadar ketinggian, memudahkan Nabi Ibrahim meletakkan batu di atas Kaabah tersebut. Maka batu itu dikenali sebagai Maqamu Ibrahim. Tuan-tuan biasa tengok, ya, kalau kita tawaf kat Kaabah tu akan ada satu macam ada satu kaca, ya, kaca dia macam ada satu rumah ditutup dengan ada jaring, ya, jaring kaca. Lepas tu dalam tu ada besi warna keemasan, dalam tu ada tapak, dia macam dia ada buat tapak. Dalam tapak tu, dalam tu ada batu. Batu tu yang dikenali sebagai Maqam Ibrahim. Makam-makam ni bukan kubur, ya, bukan kubur, tetapi tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengangkat batu membangunkan Kaabah pada ketika itu. Selesai saja Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangunkan Kaabah, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mereka minta diterima akan amalan mereka. Walaupun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni Khalilullah, kekasih Allah, ya, sebagai nabi yang maksum terpelihara daripada dosa, tetapi mereka bermohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka berdua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Maknanya doa Nabi Ibrahim ni Allah rakamkan, Allah letakkan dalam Al-Quran sebagai panduan dan peringatan kepada kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka ini, zuriat keturunan kami, umat-umat terkemudian nanti, ya Allah, akan seorang rasul daripada kalangan mereka, yang mana mereka akan membacakan kepada mereka akan ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka akan Alkitab, yakni Al-Quran, serta hikmah yang menyucikan mereka. Dan sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya tuan-tuan, dalam ayat ini Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kamu, ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat yang mulia ini, ya Allah, di tempat yang penuh barakah ini, ya Allah, maka kami bermohon Engkau lahirkanlah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nabi ini dapat mengajarkan kepada umat-umat yang akan datang, yang terkemudian, akan kitab Al-Quran serta hikmah, serta membersihkan mereka daripada penyembahan kepada tagut dan berhala. Maka dengan berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi asbab akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan asbab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita terima Islam. Dengan mudah-mudahan kita terima Islam ini, kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, setiap hari, setiap masa, setiap ketika kita menyebut, kita mengucapkan terima kasih kepada Nabi Ibrahim dalam tahiyatut kita, dalam tahiyat akhir kita akan sebut selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah melahirkan Nabi Muhammad, akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab kita menerima Islam. Begitu tuan-tuan hebatnya akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa, dan aku adalah doa Ibrahim dan yang diberitakan berita gembira oleh Nabi Isa alaihissalam.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku ini lahir atas doa Nabi Ibrahim dan berita tentangku telah diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kisah yang kedua, ketika mana pada zaman Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa ini tuan-tuan adalah salah satu nabi yang mirip kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan umat Nabi Isa menyangkakan Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir. Kerana apa? Dek baiknya akhlak Nabi Isa alaihissalam, dek lembutnya watak peribadi Nabi Isa alaihissalam, dek kasih sayangnya Nabi Isa alaihissalam kepada umat dan seluruh alam ini, menyebabkan mereka menyangka Nabi Isa alaihissalam ini sebagai nabi yang terakhir. Pernah satu ketika tuan-tuan, ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan anak muridnya melintasi sebatang sungai. Di saat mereka melintasi sebatang sungai itu, ternampaklah mereka akan bangkai seekor binatang yang telah mati. Bangkai ini berbau sangat busuk. Mereka lalu berjalan bersama antara Nabi Isa dan anak muridnya, dan sampai di situ maka anak murid ini menyatakan, wahai guru, wahai Nabi Isa, wahai guru kami, tutuplah hidungmu kerana bangkai ini sangat busuk baunya. Anak murid ni dah tak tahan, dia tutup hidung. Dia tengok tok guru dia Nabi Isa ni tak tutup hidung, maka dia kata, wahai guruku, tutuplah hidungmu kerana bau bangkai binatang ini sangatlah busuk. Tapi apa jawab Nabi Isa tuan-tuan? Dengan penuh belas kasih sayang Nabi Isa ini, Nabi Isa pun membalas dengan jawapan, perhatikanlah gigi bangkai binatang ini, giginya tersangatlah putih. Jawab Nabi Isa. Dia tengok pada gigi. Muridnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau membicarakan sedemikian sedangkan bau bangkai ini sangat busuk sekali? Kenapa Tok Guru cerita pasal gigi dia sedangkan bau dia pun kami tak tahan, nak tengok pun tak selera nak makan? Kenapa dibicarakan, ditunjukkan pasal gigi? Gigi benda kecil saja, tak ada manfaat pun, soalnya begitu. Maka Nabi Isa menjawab, Nabi Isa menyatakan bahawa manusia ini akan mengeluarkan apa yang ada dalam fikirannya. Manusia ini dia akan bercakap berdasarkan apa yang difikirkan. Kalau fikirnya positif, dia akan cakap benda yang positif. Kalau dia fikirkan negatif, dia akan cari yang negatif. Sebab itu tuan-tuan, dalam sebuah peribahasa ada menyatakan bahawa teko, bekas air itu hanya mengeluarkan isi tekonya. Bekas air ini hanya akan mengeluarkan akan isi bekas air tersebut. Kalau isinya susu, dituang maka keluarlah susu. Kalau isinya kopi, dituang maka keluarlah kopi. Kalau isinya air tawar, maka yang keluar pastilah air tawar. Begitu juga kita tuan-tuan, kalau isi hati kita bersih, maka yang keluar daripada kita kalam-kalam yang bersih. Walaupun kita lihat benda yang tidak baik. Kita tengok maksiat, hati kita menyatakan mudah-mudahan orang yang bermaksiat itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kemalangan, walaupun kita tengok orang tu yang salah, kita lihat alhamdulillah, mudah-mudahan dengan asbab kemalangan itu mereka mendapat hidayah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa, sehingga kan anak muridnya, pengikut-pengikutnya menganggapkan Nabi Isa ini sebagai nabi akhir zaman. Maka Nabi Isa AS menjawab, tidak. Nabi Isa menafikan. Sebab itu Nabi Isa memberikan perkhabaran, wahai umatku, wahai pengikutku, sesungguhnya aku bukanlah Nabi akhir zaman, tetapi akan datang suatu Nabi akhir zaman sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang dirakamkan dalam Al-Quran, perbualan Nabi Isa dengan pengikutnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, wahai Bani Israel,
sesungguhnya aku ini pesuruh Allah, aku ini Nabi Allah, aku ini Rasulullah yang dihantar kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat. Maknanya kitab Taurat, kitab sebelumnya aku sahkan betul, ya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku nak bagi tahu kepada kamu, aku bukanlah nabi yang terakhir. Aku nak bagi tahu kepada kamu, aku bukanlah nabi yang penutup segala nabi, tetapi aku nak bagi tahu kepada kamu, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku nak bagi tahu kepada kamu, akan datang seorang rasul selepas aku, yaitu yang bernama Ahmad. Ini 500 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah diberitakan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan tuan-tuan, kita boleh melihat bagaimana padri-padri, ya, di gereja, rahib-rahib Yahudi di biara mengenali akan jasad, tubuh, fizikal, watak, bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenali akan anak-anak mereka sendiri. Allahu akbar tuan-tuan. Sebagaimana ketika diceritakan ketika itu ketika itu Abi Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil, ya, daripada Mekah pergi ke Yathrib, pergi ke Syam, ke Syria sana, ke Palestin sana, berjual beli, nak berbisnes ni. Maka dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di belakang Abu Talib, naik unta, jalan sekali. Dalam perjalanan itu mereka selalu di sebuah biara, di sebuah gereja, di sebuah gereja seorang rahib, dan sampai mereka lalu itu, maka dipanggil rahib itu kepada akan Abu Talib. Ya Abu Talib, mari sini. Maka Abu Talib berserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan padri tersebut. Maka padri itu menyatakan, "Ya Abu Talib, wahai tuan, boleh saya tanya kepada tuan?" Maka Abu Talib kata, "Boleh, silakan." "Siapakah yang di belakang tuan tersebut? Siapakah lelaki anak muda yang di belakang tuan itu?" Maka Abu Talib menjawab, oleh kerana Abu Talib ni rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia kata, "Di belakang saya ni anak saya," dia kata. Anak saya. Walaupun ini anak saudara dia, Abu Talib mengaku sebagai anak dia. Maka rahib ini tadi dia kata, "Minta maaf tuan, berdasarkan ilmu saya, berdasarkan kitab-kitab yang saya baca, yang di belakang tuan itu pastinya bukan anak tuan. Yang di belakang tuan itu pasti seorang anak yatim yang telah tiada bapanya." Terperanjat Abu Talib tuan-tuan. Sebab apa? Daripada Mekah ke Syam tu sangatlah jauh, orang tak kenal dia. Macam mana orang boleh tahu anak yang di belakang ini bukan anak Abi Talib? Maka Abi Talib pun bertanya, "Memang betul yang di belakang ini bukan anak saya. Tapi persoalannya, peliknya, bagaimana tuan rahib boleh tahu di belakang saya ini bukan anak saya?" Maka rahib gereja ini menyatakan, "Wahai tuan, telah diberitakan dalam kitab-kitab kami bahawa menyatakan, ya, Nabi akhir zaman ini dia seorang anak yang didatang daripada seorang anak yatim, yang mana salah satu tanda akan kenabiannya, setiap kali dia berjalan, di perjalanannya akan dinaungi oleh awan. Di mana dia bergerak, di situ awan akan mengikuti." Maka rahib ni dia nampak awan tu bergerak mengikuti anak muda ini, rombongan ini, maka dia yakin dan pasti dalam rombongan itu pasti ada lahirnya bakal seorang nabi akhir zaman. Ini salah satu tanda kenabian yang dikenali oleh pendeta dan rahib-rahib pada ketika itu, sebelum nabi dinobatkan sebagai nabi dan rasul. Hebatnya tuan-tuan, ya, orang-orang dulu mengenali akan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya yang saya nak tanya kepada diri saya dan para jemaah sekalian, adakah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengenali akan sifat peribadi, watak, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tanya pada diri kita, seandainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang kepada kita dalam mimpi kita, adakah pada ketika itu kita kenal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita boleh kenal tak tuan-tuan? Ya. Kita boleh jawablah dari kita masing-masing. Adakah kalau datang dalam mimpi itu, datangnya seorang insan yang mulia, yang hebat, yang indah, yang cantik,
datang kepada kita menyatakan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kita boleh kenal itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dalam kehidupan kita ini, dalam keadaan umur kita yang seperti ini, dalam kemudahan ruang ilmu, peluang untuk kita belajar yang ada pada kita pada hari ini, kalau kita tidak sempat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut-takut tuan-tuan, kita meninggal, kita kembali ke rahmatullah dalam keadaan kita tidak sempat memahami, mengenali akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tak kenal akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak mendapatkan syafaat daripada beliau? Kalau kita tidak memahami, tidak menjiwai akan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak merasakan dapat minum daripada telaga Kausar yang dijaga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak mengenali akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti, tuan-tuan? Jadi insya-Allah dalam ruang masa yang ada, dalam kelapangan yang ada, tuan-tuan, kita nak keluar malam dah tak boleh, nak berjalan jauh dah tak boleh, Sabtu Ahad dah tak keluar, ya, dah tak boleh nak pergi piknik dan sebagainya. Carilah ruang dan peluang, ya, kita cari buku Syama'il Muhammadiyah, cari dalam YouTube kisah-kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat menanamkan cinta dan kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak tanamkan antaranya cara kita nak menanamkan rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya dengan kita perbanyakkan selawat. Kadang-kadang kita nak baca Al-Quran, ya Allah, susah tuan-tuan, ya, susah, bukan sesuatu yang mudah. Walaupun Quran tu ada dalam handphone, ada je Quran dalam handphone kan. Itulah kadang-kadang ustaz saya tanya, anta ni buka handphone ni banyak buka WhatsApp ke banyak buka Quran? Allah, confirm tak jawab. Kalau tak jawab kena 1-0. Anta ni banyak buka handphone ni banyak buka FB ke buka ayat Quran? Allah, malu kita nak jawab, tuan-tuan, ya. Bukan sesuatu yang mudah umat akhir zaman, tapi kita kena cuba, kena usaha, kena ikhtiar. Kerana apa? Dengan kita membaca Al-Quran ini, inilah yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mudah yang kita boleh buat sekarang ini adalah dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah selawat. Selawat Nariyah ada, selawat Ibrahimiyah ada, selawat Fatimiyah ada. Tuan-tuan pegang satu selawat. Ada selawat syifa ada, kita cuba pegang satu selawat. Kerana apa, tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Kita memuliakan Nabi dengan satu selawat, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 kali ganda kepada kita. Allahu akbar, tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah amalan yang boleh kita buat. Insya-Allah, tuan-tuan, kita takkan lupa selawat ini. Kalau ayat Quran mungkin kita boleh ingat, boleh lupa, ya. Boleh ingat, boleh lupa, kejap ingat, kejap lupa. Baca yang atas, bawah tak hafal. Baca yang bawah, atas lupa. Tutup Quran, semua lupa. Bangun tidur, ulang balik. Tapi insya-Allah selawat ni kita tak lupa, tuan-tuan. Kita keluar daripada sini jalan jam, selawat. Tengok anak, geram sangat tengok anak, selawat. Ya, balik rumah nak makan orang rumah lupa nak masak, selawat, tuan-tuan. Ya, banyakkan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa selawat, kita nak berlagu boleh, nak berqasidah boleh, nak bernasyid boleh, apa sahaja, tuan-tuan, yang membawakan kita kepada selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan. Baik itu saya seronok bila kita sambut maulid ni, ya. Kalau hari biasa kita selawat dalam solat sahaja, bila sambut maulid confirm kita berselawat. Kadang di Johor ni kita ada marhaban kan. Marhaban tu sebulan marhaban. Orang kata marhaban ni menghabiskan duit, menghabiskan masa, ya, membazir lah macam-macam. Tapi saya melihat dari sudut kebaikannya, tuan-tuan, dengan asbab bulan hari raya, kita sambut hari raya. Hari raya kita sambut berapa lama, tuan-tuan?
Bukan 1 bulan. Di Johor ni 1 bulan 2 minggu biasa sambut raya. Tetapi sepanjang kita sambut hari raya ini, kita sentiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut raya dekat masjid, kita berselawat. Kita ziarah rumah orang, kita berselawat. Kita sambut hari raya di pejabat, kita selawat tak? Kita selawat. Maksudnya dengan asbab kita menyambut hari raya itu, kita sambut marhaban itu, kita buat marhaban, maka kita akan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik selawat adalah selawat pada hari Jumaat. Dan salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang berselawat kepadaku pagi 10 kali dan waktu petang 10 kali, ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Tak banyak tuan-tuan, lepas subuh kita buat 10 kali, maghrib, isyak ni sebelum tidur kita berselawat banyak 10 kali. Insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik masa dan tempat ketika je kita berselawat adalah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni banyakkan selawat. Dah tak selawat, bukakan CD, bukakan YouTube, bukakan radio, cari selawat-selawat, nasyid-nasyid selawat tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumin jum'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Fa inna salata ummati, sesungguhnya selawat yang dibacakan oleh umatku itu alayya fihi kulli yaumin jum'ah, akan dibentangkan kepadaku, disampaikan kepadaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat akan dihantarkan kepada laporan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si fulan berselawat sebanyak sekian, si fulan demi sebulan berselawat banyak sekian. Maknanya nama kita disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar tuan-tuan. Ya, setiap hari Jumaat akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama si fulan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan. Dan Nabi tambah lagi tuan-tuan, faman kana aksarahum alayya salatan, barang sesiapa di antara kamu yang paling banyak berselawat kepadaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kana aqrabahum minni manzilah, mereka itu akan berada paling hampir denganku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan, siapa yang sanggup berkorban masa, waktu rehatnya, waktu damainya, waktu tenangnya, waktu sibuknya dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang layak duduk paling hampir bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang kekal abadi. Allahu akbar tuan-tuan. Kita ni duduk jauh dengan Nabi, tak kenal Nabi, tak tengok Nabi. Bila sesekali disebutkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergetar jiwa kita tuan-tuan. Kadang-kadang ada masanya menitik air mata kita mengenangkan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, dengan asbab kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari dan ketikanya nanti Allah akan pertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya yang kekal abadi. Inilah yang sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada di antara Nabi, ada di antara umat terdahulu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang telah diberi peluang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi peluang menjadi seorang Islam, diberi peluang untuk mengenali akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak lagi berselawat, kalau kita buat lebih kurang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya kita tuan-tuan, alangkah ruginya kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita usaha sama-sama kita pelajari, kita mengamalkan
kita belik balik tuan-tuan, waktu free banyak ni, baca buku, baca kitab, cari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara, untuk kita amalkan, untuk kita praktiskan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan azam, tuan-tuan azam, ya. Tuan-tuan ada, kongsikan kepada anak kita, kongsikan kepada isteri kita, ya. Saya ni dalam waktu PKP ni kita dah tak keluar malam sangat lah. Dulu mesyuarat sana mesyuarat sini, balik pukul 12. Masalah balik pukul 12 ni tak ada masalah. Masalah balik pukul 12 tu bangun pukul berapa tu masalah. Tuan-tuan, ya. Sekarang ni kalau tak ada program, pukul 10, 10.30 kita dah tidur. Kalau tak TV kita tidur awal. Jadi kita boleh bangun awal. Jadi sebab anak-anak masih kecil lagi tuan-tuan, ya. Jadi antara anak-anak ni biasanya dia akan minta kita, abah, ya, ayah, abi, cerita sikit. Biasa anak ni minta cerita. Dia dua je minta anak ni. Dia minta susu, dia minta cerita. Tuan-tuan, biasa anak-anak ni akan minta. Biasa tak tuan-tuan? Kau tuan-tuan bagi arahan dia, tidur kan? Jadi anak ni tuan-tuan, bawah umur 7 tahun, dampingilah dia, belailah dia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membelai akan Saidina Hasan dan Saidina Husin. Sayangnya Nabi kepada Saidina Hasan dan Saidina Husin ni, sehingga Nabi solat, Saidina Husin, Saidina Hasan ni naik atas tengkuk Nabi, Nabi tak bergerak. Sayangnya dia. Begitulah tuan-tuan, kalau kita sayang anak kita, kita belai anak kita, kita bermanja-manja dengan anak kita, kita niatkan kita nak melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila anak kita minta cerita ni, atuk-atuk ni kan, bila cucu datang minta cerita ni, nak duduk dengan kita, kita belajarlah tuan-tuan, cerita akan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi hijrah macam mana kisah Nabi dengan pokok tamar, macam mana kisah Nabi dengan unta, bagaimana kisah Nabi dengan labah-labah ketika di gua Sur. Banyakkan cerita tuan-tuan, supaya apa? Anak cucu kita mengenal Nabi daripada mulut kita tuan-tuan. Anak kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada kalam-kalam, daripada atuk-atuknya, daripada ayah-ayahnya, daripada ibu-ibunya. Supaya apa? Dengan asbab cerita yang kita bawa kepada anak cucu kita, cerita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat syafaat dan kasih cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian dan motivasi ini menjadi asbab yang melahirkan cinta dan kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bersama pada malam ini dapat bergandingan tangan, berpimpinan tangan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah sedikit lagi tuan-tuan untuk makluman, alhamdulillah madrasah yang kami bangunkan di Gunung Pulai, sebelah bukit sebelah sini, sebelah sana di Kampung Seri Gunung Pulai, alhamdulillah dah naik tiang-tiangnya, dah naik lantainya, dah naik, dan insya-Allah kita sedang buat dinding, tengah naik dinding sekarang ni. Dan alhamdulillah ada konsultan kita daripada ahli qaryah masjid ini juga yang bantu kita, alhamdulillah. Kita sedang bangunkan sebuah 2 unit rumah, yang ada rumah mudir dan ada asrama pelajar, dan insya-Allah kita mengharapkan pada tahun hadapan kita dah boleh mula operasi dengan 10 orang pelajar fasa yang pertama, untuk kita bangunkan anak-anak ini dengan tahfizul Quran, menghafaz Al-Quran. Dia mampu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, dan boleh menulis Al-Quran, dan boleh menguasai bahasa Al-Quran. Ini yang beberapa sistem yang sedang saya bawa daripada Indonesia. Indonesia ni agamanya dia laju, dia cepat. Dia dah bina dah satu modul Quran bertulis itu daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, dia dah bina tuan-tuan. Cuma kita nak latih anak kita. Tuan-tuan bayang anak-anak ni kalau tulis daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, macam mana tulisan dia nanti, macam mana lembut dan seninya tangannya nanti. Itu yang kita sedang bangunkan. Jadi tuan-tuan kalau berhajat nak sama-sama membangun, infak kepada pembangunan Madrasah Tahfizul Quran Al-Mishkat ini, insya-Allah tuan-tuan boleh jumpa saya, boleh jumpa Imam Anwar, dan insya-Allah sama-sama kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba kepada kebaikan. Insya-Allah tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap, yang kurang itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. Mudah-mudahan sebagaimana Allah menghimpunkan kita pada malam ini,
Allah menghimpunkan kita kembali dalam syurga yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr wal insan ila alladziina amanu pada wasal. Ada lepas solat Isyak ni saya kena minta diri dulu sebab saya ada kelas, masih mengaji lagi tuan-tuan, insya-Allah.